Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad, nombor metrik 23BE03011. Jadi saya di sini akan membentangkan pengenalan apa itu PDP. Jadi poin pertama ialah penggunaan bilik darjah ialah cara yang pakai oleh seorang guru untuk menggunakan aktiviti PDP, susunan fizikal dan keadaan psikososial dalam bilik darjah bagi memastikan penggunaan masa yang efisien dan juga mewujudkan suasana pembelajaran yang mesra. Jadi, pengurusan bilik darjah ialah satu proses penting dalam memastikan pembelajaran yang berkesan di dalam kelas. Ia merangkumi cara guna menguruskan aktiviti pembelajaran dan pengajaran PDP, menyusun persekitaran fizikal dan mengekalkan keadaan psikososial yang baik. Jadi, poin seterusnya kita kepada menurut Mok Song Sang 2011. Pengurusan bilik darjah adalah salah satu proses pembentukan suatu alam pembelajaran serta usaha untuk mengekalkannya agar objektif yang telah ditetapkan tercapai. Jadi di sini beritahu menurut Mok Song Sang 2011, pengurusan bilik darjah adalah satu proses pembentukan suasana pembelajaran yang kondusif dan usaha untuk mengekalkannya. Ini penting agar semua objektif pembelajaran yang telah dirancang dapat dicapai. Jadi seterusnya, yang terakhir dapat membentuk suasana pembelajaran yang positif di dalam kelas. Jadi dengan pengurusan bilik darjah yang baik, suasana pembelajaran akan menjadi lebih positif. Murid akan lebih fokus, masa dapat digunakan dengan efisien dan hasil pembelajaran lebih berkualiti. Oleh itu, pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah kunci dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang produktif dan mesra. Jadi itu saja pengenalan daripada saya. Kita akan pergi slide ke seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khadim bin Syamsuri, nombor metrik 23BE03009. Okey. Hari ini saya akan terangkan dua konsep penting dalam pengurusan bilik darjah, iaitu yang pertama, arahan jelas dan tepat menurut Muhammad Hassani Dali. Arahan yang jelas sangat penting kerana ianya memberikan panduan kepada murid sebelum memulakan aktiviti dan memastikan mereka tahu apa yang perlu dilakukan. Arahan mesti mudah difahami dan perlu diulang beberapa kali untuk memastikan semua murid, terutama yang lambat, dapat mengikut dengan baik. Terutama bagi arahan yang kompleks, pengulangan sangat membantu. Jadi kalau arahan kabur, murid mudah keliru dan proses PDP mungkin akan terganggu. Sebab itulah guru perlu beri arahan yang jelas dan konsisten. Contoh yang saya bagi adalah guru arahkan murid buat kerja secara senyap dan angkat tangan jika ada soalan. Jadi perkara ini membantu mengawal kelas dengan baik dan memastikan PDP berjalan dengan lancar dan tersusun. Okey, seterusnya, yang kedua saya akan terangkan tentang model Neo Skinner bersumberkan daripada James Anjing. Beliau mengatakan model ini menekankan pengukuhan tingkah laku melalui ganjaran macam bagi pujian, sebab dengan pujian ianya boleh meningkatkan motivasi murid dan mendidik mereka positif secara konsisten. Dalam pengajaran, guru digalakkan menggunakan metod consequence dan tidak digalakkan menghukum secara agresif kerana ini boleh memberi kesan buruk seperti rasa takut atau dendam. Contohnya, jika seorang murid tidak membalut buku teks, dia akan diminta membalut semua buku di pusat sumber. Ini bukan sekadar hukuman tetapi satu pengajaran supaya murid lebih bertanggungjawab. Jadi, bila digabungkan dengan arahan jelas, pengukuhan positif seperti ini akan bantu guru mengurus kelas dengan lebih berkesan dan mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan positif. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Yusof, nombor metrik 23BE0301010. Seterusnya saya akan bentangkan langkah seterusnya daripada sumber yang ketiga, iaitu langkah reaktif. Langkah reaktif ni adalah satu teknik yang diambil untuk mengulangi tingkah laku pelajar tu dengan baik dengan memberikan hadiah, pujian ataupun penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Yusof, nombor metrik 23BE0301010. Seterusnya saya akan bentangkan langkah seterusnya daripada sumber yang ketiga, iaitu
langkah reaktif. Langkah reaktif ni adalah satu teknik yang diambil untuk mengulangi tingkah laku pelajar tu dengan baik dengan memberikan hadiah, pujian ataupun penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Yusof. Nombor matrik 23 BA030110. Seterusnya saya akan bentangkan langkah seterusnya daripada sumber yang ketiga, iaitu langkah reaktif. Langkah reaktif ni adalah satu teknik yang diambil untuk mengulangi tingkah laku pelajar tu dengan baik dengan memberikan hadiah, pujian ataupun penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Yusof. Nombor matrik 23 BA030110. Seterusnya saya akan bentangkan langkah seterusnya daripada sumber yang ketiga, iaitu langkah reaktif. Langkah reaktif ni adalah satu teknik yang diambil untuk mengulangi tingkah laku pelajar tu dengan baik dengan memberikan hadiah, pujian ataupun penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akhir sekali daripada sumber kelima. Pengurusan hubungan dan interaksi ini adalah keprihatinan cikgu dalam mewujudkan hubungan dan mengambil tahu minat dan keperluan perkembangan pelajar ataupun murid-murid. Lepas tu dia mengutamakan maklum balas konstruktif atau memberikan semangat dan galakan kepada pelajar tersebut. Contohnya, pelaksanaan aktiviti sama ada secara individu atau secara kumpulan ini mampu meningkatkan perkembangan sosial serta dapat melihat perkembangan kognitif mereka. Okey, sebab bila kita buat aktiviti dalam kumpulan ni, dia secara tak langsung dia akan mewujudkan interaksi antara murid. Lepas tu dia akan ada hubungan interaksi dengan guru juga. Jadi kat situ dia akan dapat meningkatkan perkembangan sosial dia dan kemahiran bercakap ataupun kemahiran berfikir. Okey, slide seterusnya ialah perbandingan antara lima yang kita telah ceritakan tadi. Jadi, dalam bilik darjah terdapat pelbagai pendekatan yang boleh digunakan oleh guru untuk memastikan pembelajaran berkesan. Mari kita bandingkan beberapa langkah penting dalam pengurusan bilik darjah. Jadi, yang pertama, langkah reaktif. Langkah reaktif memberi fokus kepada ganjaran seperti pujian dan penghargaan. Dengan cara ini, murid digalakkan berkelakuan positif kerana mereka tahu usaha mereka akan dihargai. Ini juga boleh memberi inspirasi kepada murid lain untuk berusaha lebih baik. Jadi, perbandingan langkah ini lebih kepada memberi maklum balas segera selepas tingkah laku positif berlaku untuk mengukuhkan tingkah laku tersebut. Jadi, yang kedua adalah arahan yang jelas dan tepat. Berbanding dengan ganjaran, memberi arahan yang jelas dan tepat memastikan murid faham apa yang perlu dilakukan dari awal. Ia membantu mengelakkan kekeliruan dan memastikan mereka tahu bagaimana untuk mencapai objektif pembelajaran. Jadi, perbandingan berbeza dengan langkah reaksi yang memberi maklum balas selepas tindakan. Arahan jelas ini memberi bimbingan awal untuk mengelakkan kesilapan. Seterusnya yang ketiga ialah model Neo-Skinner. Model Neo-Skinner pula menggunakan pengukuhan positif dalam pengajaran, di mana ganjaran diberikan untuk tingkah laku baik tetapi hukuman dielakkan. Ini menguatkan hubungan antara guru dan murid kerana pendekatan ini lebih kepada membimbing daripada menghukum. Jadi, perbandingannya ialah seperti langkah reaktif, Neo-Skinner juga menggunakan ganjaran tetapi mengelakkan hukuman. Berbanding pendekatan lain yang mungkin menggunakan kedua-duanya, ganjaran dan hukuman. Okey, seterusnya yang keempat, pembelajaran yang kondusif. Selain dari arahan dan ganjaran, suasana bilik darjah yang kondusif juga penting. Apabila kelas kemas dan selesa, murid akan lebih bermotivasi dan senang terlibat dalam pelajaran. Jadi, perbandingannya, pembelajaran kondusif lebih memberi fokus kepada persekitaran fizikal dan bagaimana suasana kelas memberi kesan kepada murid berbanding ganjaran atau arahan yang melibatkan tingkah laku. Jadi yang seterusnya, yang terakhir, pengurusan hubungan dan interaksi. Akhir sekali, pengurusan hubungan dan interaksi membantu membina kemahiran sosial murid. Ia juga memperbaiki hubungan antara guru dan murid, memastikan suasana kelas lebih harmoni. Jadi berbandingannya, pendekatan ini lebih menekankan hubungan sosial
berbanding tingkah laku individu atau suasana bilik darjah. Jadi itu adalah perbandingan daripada kami tentang 5 aspek PDP. Jadi kita akan teruskan ke slide yang seterusnya. Okey, seterusnya daripada 5 langkah yang saya ambil, saya pilih pembelajaran yang kondusif. Yang pertama sekali kelebihan yang boleh dapat daripada pembelajaran kondusif ni lah, dia dapat melahirkan pelajar yang berdisiplin. Seterusnya, menggalakkan daya pemikiran yang kreatif tinggi di kalangan murid-murid serta memastikan proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Lepas tu, dia dapat menarik minat pelajar dan dalam proses pembelajaran. Sebab bila kelas tu bersih, cukupnya kemudahan dia dan teratur, jadi pelajar akan berasa senang lah kalau dia nak belajar dalam proses PDP tersebut. Lepas tu, seterusnya kelemahan yang ada dalam pembelajaran kondusif ni, jika dalam kelas tu kurangnya kemudahan pembelajaran seperti papan putih ke, meja, kursi ataupun dan lain-lain lagi, dia akan mengganggu proses pembelajaran tersebut. Jadi pelajar dia susah nak fokus. Kalau meja tak ada, dia nak duduk mana kan. Seterusnya, cabaran yang berlaku bila kita pakai kaedah pembelajaran kondusif ni. Contohnya kalau kelas tu tak bersih dan tidak tersusun, dia akan menyebabkan masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Jadi kita akan pergi ke slide seterusnya. Kesimpulan. Poin pertama, semua langkah-langkah ini membantu mencapai hasil pembelajaran yang berkesan, malah dapat membina kemahiran sosial dan emosi mereka pada masa akan datang. Jadi dibagi tahu kat sini, pertama, semua langkah-langkah ini sangat penting dalam mencapai pembelajaran yang berkesan dalam kelas. Okey. Yang pertama, pembelajaran yang kondusif. Yang pertama ini menceritakan tentang membantu dengan pembelajaran yang kondusif, membantu mewujudkan suasana kelas yang ceria dan menarik, mendorong murid untuk lebih fokus dan bermotivasi. Yang kedua ialah dengan memastikan kelas berada dalam keadaan teratur dan tersusun. Jadi dengan memastikan kelas dalam keadaan teratur dan tersusun, murid lebih mudah bergerak dan belajar tanpa gangguan. Jadikan proses pembelajaran lebih lancar. Yang seterusnya, menetapkan peraturan dan prosedur. Jadi ini poin yang terakhir. Dengan menetapkan peraturan dan prosedur yang jelas akan membantu murid memahami apa yang diharapkan daripada mereka. Ini memastikan mereka lebih disiplin dan tahu bagaimana untuk belajar dengan baik. Jadi semua langkah ini bukan sahaja memastikan pembelajaran berjalan dengan lancar, tetapi juga membantu murid membina kemahiran sosial dan emosi yang penting untuk masa depan mereka. Jadi sekian itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.